Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan ini calon Perikatan Nasional bakal kalah dalam pilihan raya kecil PRK-KKB yang sedang berlangsung? Kalau baru-baru ini tular tentang isu akademik calon Perikatan Nasional yang dikatakan mengelirukan, walaupun telah mendapat penerangan dan telah mendapat penjelasan yang terbaik daripada pihak Perikatan Nasional, khususnya calon, hari ini kita masih lagi dipanaskan dengan isu cabaran oleh wakil daripada PAS supaya calon Pakatan Harapan memperlihatkan ataupun mendedahkan maklumat keputusan SPM dan UPSR beliau. Rupa-rupanya tindakan mencabar itu memakan diri sendiri PAS apabila calon Pakatan Harapan berjaya menunjukkan dokumen keputusan SPM beliau yang mana telah mendapat keputusan yang di luar jangkaan kita semua. Beliau, yaitu calon Pakatan Harapan, mendapat keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran yang diambil pada masa SPM, yaitu semuanya E. Satu lagi, dalam keputusan UPSR juga, beliau mendapat juga semua keputusan E. Dan akhirnya, netizen membalas wakil daripada PAS itu dengan mengatakan, sekarang apa kata wakil PAS pula, semua calon PAS pula, memperlihatkan keputusan SPM dan keputusan-keputusan peperiksaan mereka, kata beliau. Dan ada juga yang menemplak, mahu supaya apa kata calon Perikatan Nasional ini juga memperlihatkan keputusan SPM dan juga keputusan UPSR beliau. Jadi tindakan cabaran itu memakan diri. Hari ini lain pula ceritanya, berkait pula tentang isu hutang calon Perikatan Nasional yang enggan dijawab. Tular pula isu hutang. Inilah, nak jadi seorang calon, jangan main-main karena akan dikorek sampai ke lubang cacing. Selepas kontroversi mengenai status akademiknya calon Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru, Khairul Azhari Saud, sekali lagi terpalit dakwaan hutang melibatkan perkhidmatan kredit komuniti. Walau bagaimanapun, pemangku Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Hulu Selangor itu mengambil langkah selamat apabila mengelak daripada mengulas isu tersebut ketika ditanya pemberita selepas ceramah perdana Perikatan Nasional di Batangkali malam Rabu. Beliau memberi alasan perlu ke lokasi lain walaupun had waktu berkempen dalam setiap pilihan raya setakat jam 12.30 malam. No komen, tiada komen. Terima kasih, saya perlu ke lokasi lain, katanya ringkas ketika diminta mengulas perkara itu. Sebelum ini tular satu hantaran di media sosial yang mempersoalkan kredibiliti calon Perikatan Nasional kelahiran Felda Tenggi, Kuala Kubu Bahru itu yang didakwa masih dibelenggu hutang bernilai RM37.363 dengan syarikat penyedia perkhidmatan. Sejak hari penamaan calon PRK pada 27 April lalu, Khairul Azhari berdepan kontroversi apabila pelbagai pihak mempersoalkan kelayakan ijazah sarjana tanpa memiliki ijazah sarjana muda. Rentetan itu, beliau menerusi hantaran di Facebook memuat naik sijil dan transkrip ijazah sarjana eksekutif pengurusan perniagaan dalam universiti daripada Universiti Pahang, Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Tindakan tersebut sekaligus menamatkan pertikaian banyak pihak selain memaklumkan enggan mengulas lanjut kerana mahu memberi tumpuan kepada kempen PRK Kuala Kubu Bahru. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan berita paling gembira kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada para penjawat awam dengan kenaikan gaji tertinggi dalam sejarah Malaysia,
yang mana mendapat pelbagai liputan, pelbagai pendapat dan berbagai respon tindak balas daripada netizen dan penduduk rakyat Malaysia. Hari ini sekali lagi kerajaan umumkan satu lagi kejutan yang luar biasa yang pasti akan membuatkan walaun dan pembangkang khususnya Perikatan Nasional tak senang duduk, ditambah lagi dengan adanya pilihan raya kecil KKB, Kuala Kubu Baharu yang sedang berjalan kempennya sekarang. Kalau mereka sibuk kata negara ini tak ke mana-mana, hala tujuannya salah dan sebagainya, itu kini tertutup dengan sendirinya dengan pengumuman hari ini sah. Microsoft umumkan pelaburan 10.5 bilion ringgit di Malaysia. Ini keajaibannya dan inilah kehebatannya negara kita sekarang. Bukan sahaja kena kehebatan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, tetapi juga kerana kehebatan rakyat Malaysia sendiri. Sehingga kita semakin digemari oleh para pelabur di luar sana. Dan untuk makluman anda semua, satu perkara yang menjadi tarikan untuk pelabur masuk di mana-mana negara di seluruh dunia ini ialah kestabilan politik dan kestabilan pentadbiran negara. Itulah yang membuktikan sekarang ini dengan masuknya pelaburan bernilai 10.5 bilion ini membuktikan Malaysia sekarang di trek yang tepat. Malaysia sekarang mempunyai kestabilan politik yang hebat, kepimpinan yang hebat. Itu sebabnya kalau nak kata negara ini tak stabil, itu bohong. Kerana hanya negara yang stabil yang mahu menjadi dijadikan pusat pelaburan oleh mana-mana pihak. Jadi dengan pelaburan 10.5 bilion yang besar ini, membuktikan negara kita adalah negara yang stabil di bawah pimpinan kerajaan Madani. Microsoft mengumumkan pelaburan berjumlah 10.5 bilion ringgit dalam tempoh 4 tahun akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah ini adalah pelaburan terbesar pada satu-satu masa oleh Microsoft setelah bertapak selama 32 tahun di Malaysia. Terima kunjungan hormat pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Microsoft, Satya Nadella serta delegasi di Putrajaya hari ini. Satya memaklumkan bahawa gergasi teknologi Microsoft bersetuju untuk menambah pelaburan berjumlah 10.5 bilion ringgit Malaysia dalam tempoh 4 tahun mendatang. Pelaburan ini meliputi pembangunan sistem dan infrastruktur awam, cloud system dan kecergasan buatan AI, pewujudan peluang kemahiran AI untuk tambahan 300,000 orang, penubuhan satu pusat kecemerlangan AI nasional, mempertingkat kemampuan keselamatan cyber negara dan menyokong pertumbuhan komuniti pembangun sistem di Malaysia, katanya dalam satu kenyataan. Anwar berkata, Malaysia menyambut baik keputusan pelaburan ini yang membuktikan keyakinan mereka kepada asas ekonomi negara yang kukuh, dasar-dasar yang jelas dan terarah, selain mesra pelanggan dan kestabilan politik. Katanya pelaburan ini selari dan akan menjadi pendukung utama kepada fokus kerajaan dan membangunkan kapasiti AI dalam negara. Usai kunjungan hormat, saya dan Satya kemudiannya menghadiri forum kepimpinan AI nasional. Kami sempat berdialog terkait perkara yang menyentuh hal teknologi yakni AI dan perancangan kerajaan bagi mempersiapkan negara dengan arus perubahan ini. Semoga kerjasama Malaysia dan Microsoft ini dapat membawa manfaat yang cukup besar kepada negara dan rakyat keseluruhan, kata Anwar lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia, bukti kita adalah negara yang disukai oleh pelaburan. Pelaburan Microsoft 2.2 bilion bukti keyakinan global kepada Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tahanan rumah buat Najib hina kedaulatan undang-undang.
dipetik daripada Malaysia Kini. Isu titah edendum dan isu tahanan rumah Najib baru-baru ini menggemparkan seluruh Malaysia. Ini telah menjadi buah mulut di mana-mana. Menjadi persoalan juga daripada netizen ialah kalau Najib dibenarkan ditahan di rumah, apa akan jadi dengan kes-kes beliau yang sedang berjalan lagi? Antaranya ialah kes utama berkait dengan 1MDB. Kerana sebelum ini, bagi mereka yang belum tahu, Najib dipenjarakan sekarang ini kerana beliau didapati dan disabitkan bersalah dalam kes SRC, sebuah anak syarikat daripada 1MDB. Jadi, itu cerita SRC. Yang Najib dipenjarakan ialah SRC. Bagaimana pula dengan kes 1MDB yang masih berjalan sekarang? Mereka punya persoalan ialah, kalaulah Najib kalah di dalam isu 1MDB, adakah beliau akan diangkut semula dan dimasukkan pula dalam penjara walaupun sudah mendapat perintah tahanan rumah? Bagaimana nanti adalah dua lagi keputusan yang mungkin perlu lagi diselesaikan, kata mereka. Jadi ada beberapa netizen memberikan cadangan dan pendapat. Mereka kata, kalau begitu biarlah habis dulu semua kes perbicaraan Najib, barulah diputuskan sama ada Najib perlu tinggal di rumah sebagai tahanan rumah atau beliau terus di dalam penjara sahaja. Hari ini, satu artikel ini dipetik daripada Malaysia Kini benar-benar membuka minda kita. Tahanan rumah buat Najib hina kedaulatan undang-undang, kata laporan ini. Membenarkan tahanan rumah buat bekas Perdana Menteri Najib Razak akan menghina kedaulatan undang-undang, kata Projek Stability dan Accountability untuk Malaysia Projek Sama. Ini kerana Menteri Dalam Negeri belum membuat sebarang peraturan untuk membolehkan tahanan rumah, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jelasnya, Seksyen 43 Akta Penjara 1995 membenarkan mana-mana banduan dibebaskan atas lesen tertakluk kepada mana-mana peraturan yang dibuat oleh Menteri. Membebaskan Najib atas nama tahanan rumah akan menjadi penghinaan terhadap kedaulatan undang-undang. Ia akan menjadi demonstrasi terang-terangan di standard penguatkuasaan undang-undang. Paling teruk, ia akan menjadi subversi terhadap raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, subversi kepada asas negara Malaysia, kata Badan Pemerhati Reformasi Institusi itu. Jika lampiran yang menggantikan hukuman Mahkamah Najib dengan tahanan rumah wujud, maka ini bertentangan dengan prinsip bahawa undang-undang hanya boleh digubal oleh badan perundangan dan kerajaan yang dipilih tambahnya. Projek Sama merujuk kepada dakwaan perintah edendum yang dikeluarkan oleh bekas Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada Januari lalu, dan afidavit Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi yang mengesahkan kewujudan dokumen itu. Najib memohon kebenaran untuk memaksa pelbagai wakil kerajaan, Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa responden lain untuk mengesahkan edendum diraja itu. Bagaimanapun, semakan oleh Malaysia Kini mendapati peruntukan tahanan rumah ketika ini tidak wujud dalam Undang-Undang Malaysia. Pada 2 Februari lalu, Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan mengurangkan dendanya daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Najib dikurung di penjara Kajang selepas disabitkan kesalahan dalam kes rasuah SRC Internasional membabitkan penyelewengan RM42 juta ringgit Malaysia. Hukuman 12 tahun dan sabitan itu dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi dan dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan serta Mahkamah Persekutuan. Komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Green Cheetah 3221 kata bukan saja hina kedaulatan undang-undang,
juga menghina rakyat Malaysia. EKJ kata sekiranya kewujudan Edindum ini benar, ia hanya menjatuhkan imej lembaga pengampunan. Ini menunjukkan, kata beliau, lembaga pengampunan yang terdiri daripada pejabat peguam dan menteri, khususnya Menteri KDN juga dalam keadaan sedar sengaja membelakangi perlembagaan negara. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan titah Edindum, titah tambahan pengampunan Najib, iaitu titah yang berkaitan dengan tahanan rumah. Baru-baru ini, Zafrul telah pun memfailkan permohonan untuk membuat pengubahan ataupun membuat pembetulan terhadap fakta yang disampaikan oleh Zahid. Terkini, Tengku Zafrul gagal fail affidavit atas perintah tambahan. Mahkamah Tinggi enggan memberi kebenaran atas alasan tiada peruntukan undang-undang untuk individu, bukan pihak dalam prosiding semakan kehakiman memfailkan affidavit. Menjadi persoalan ialah, adakah dengan ini akan memudaratkan kes tersebut selepas percubaan Tengku Zafrul gagal di dalam memfailkan affidavit, membetulkan fakta dalam affidavit Zahid Hamidi. Tengku Zafrul memohon untuk memfailkan affidavit bagi membetulkan kesilapan tertentu berhubung perintah tambahan membenarkan Najib Razak menghabiskan baki hukumannya bawah tahanan rumah. Mahkamah Tinggi enggan memberi kebenaran kepada Tengku Zafrul Abdul Aziz memfailkan affidavit bagi membetulkan kesilapan tertentu berhubung dakwaan perintah tambahan Najib Razak menghabiskan baki hukumannya di bawah tahanan rumah. Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hashan yang mewakili kerajaan berkata, mahkamah menolak permohonan itu atas alasan tiada peruntukan undang-undang untuk individu bukan pihak dalam prosiding semakan kehakiman memfailkan affidavit. Tetapi Samsul berkata, mahkamah memaklumkan Tengku Zafrul dan peguamnya boleh mencuba sekali lagi jika Najib dibenar meneruskan cabaran undang-undangnya. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri diwakili Peguam Sunil Abraham, manakala Syafi Abdullah mewakili Najib. Dalam permohonan difailkan pada 1 April, Najib mendakwa yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengeluarkan perintah tambahan semasa mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 29 Januari, sehari sebelum penggal baginda berakhir. Bagaimanapun, Najib mendakwa perintah tambahan itu tidak diumumkan oleh lembaga pada 2 Februari dan kerajaan melakukan penghinaan kerana tidak melaksanakan perintah tambahan itu. Najib juga berkata, peguamnya menulis surat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalid Uthman Said untuk mengesahkan sama ada perintah tambahan itu wujud. Mereka tidak menerima sebarang jawapan. Najib mahu mahkamah memaksa kerajaan melaksanakan perintah tambahan itu jika wujud dan meletakkannya di bawah tahanan rumah. Zahid memfailkan affidavit untuk menyokong permohonan cabaran Undang-Undang Najib dengan mendakwa Tengku Zafrul telah menunjukkan kepadanya perintah tambahan semasa pertemuan mereka. Beliau menunjukkan kepada saya salinan perintah tambahan tersebut pada telefonnya yang diambil daripada salinan asal ditunjukkan kepadanya oleh Sultan Abdullah, katanya lagi. Mahkamah Tinggi menetapkan 5 Januari untuk memutuskan sama ada membenarkan Najib meneruskan cabaran undang-undangnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi.